Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa lagi di page Wan Alwi The Teller Wizard. Kita jumpa di page Nadi Duit dan juga page Fakih Mall. Juga page Fakih Solution Pengurusan Diri dan Pengurusan Organisasi. Okey, kita sambung balik apa yang kita bincangkan dalam BMC kita kan. Kita dah masuk yang siri ke-6 ni. Kita ulang balik yang sebelumnya. Kita ada bincang juga tentang lepas kita bincang kan 9 blok dalam BMC tu. Lepas tu kita bincang juga bagaimana untuk melaksanakan idea kan. Idea ni bermula dengan passion, purpose, practice. Lepas tu dia ada corong-corong idea, funnel idea itu. Adakah idea itu fit dengan personal kita, bagaimana demand bisnes yang kita nak berikan kan, apa fakta figure yang perlu kita letakkan situ kan, mesti dia ada researchnya, dia ada analisisnya. Dia juga kita tengok pada market, bagaimana kedudukan market, adakah bisnes kita itu profitability kan, sentiasa boleh memberikan profit pada diri kita, bagaimana produk dan servis kita yang ada repeat ataupun ulang pembelian. Kita juga melihat pada market reaction market, reaksi pasaran, apa yang berlaku dan bagaimana keadaan produk dan servis kita pada masa kini. Kita juga berbincang tentang break even kan. Dalam konsep break even ni dia banyak konsep-konsepnya. Kita dah bincangkan, namun break even ini yang paling penting adalah kita tengok pada fixed cost kita dan variable cost. Kalaulah sekiranya maknanya profit sale masuk tapi kita perlukan banyak orang yang nak handle dan juga banyak cost yang keluar, maka dia tidak boleh memberikan satu profit yang menyebabkan bisnes kita dalam keadaan yang survive kan. Apa gunanya buat bisnes tapi kalau kita tak boleh survive, dia juga dalam keadaan yang mana variable cost yang bertambah-tambah mengikut jualan yang kita buat itu akan mengganggu konsep profit kita. Kadang-kadang kita seronok sendiri kan, seronok sale banyak tetapi kita tak sedar bahawa kos yang semakin meningkat itu mengganggu sale kan, mengganggu kita punya profit, dan profit ini bukan untuk kaya tapi untuk survive dalam kita punya bisnes yang kita jalankan. Kemudian kita berbicara juga tentang modal apabila kita nak laksanakan bisnes ataupun kita nak launching ataupun nak keluarkan produk baru atau servis baru kan. Kadang orang yang buat bisnes ni dia banyak shock sendiri kan. Shock dengan operasinya, dia shock dengan jualan-jualan yang masuknya, tapi dia tidak tengok pada fakta-fakta dari sudut numbers dan juga dari sudut nombor, angka, dari sudut permainan-permainan data yang melihat keadaan ancaman-ancaman yang berlaku dalam bisnes masing-masing lah. Terutama apabila kita berlaku dalam MCO 3.0 ni, banyak benda tak boleh nak digerakkan, sedangkan fixed cost kita tinggi kan, variable cost juga kita tinggi. Dia menyebabkan kita kena banyak berfikir tentang kos-kos ataupun kewangan yang semakin tenat di semasa ke semasa lah. Maknanya cash reserve yang kita ada pun semakin kurang dan menyebabkan kita lambat membuat pembayaran pada kita punya stakeholder kita, sama ada dia supplier, dia tuan rumah kan, bil elektrik, bil air, bil utilities lah. Yang mana semua itu juga sebenarnya menyatakan pada kita tentang kedudukan kewangan kita. Sebab tu seorang ahli bisnes dia kena tahu apa itu cash flow analysis kan, apa itu penyata cash flow, penyata tunai, apa beza penyata tunai dengan penyata profit and loss kan, profit and loss statement penyataan untung rugi. Dia juga kena tahu konsep balance sheet, konsep asset dia macam mana, liability dia macam mana, equity dia macam mana, supaya dia boleh tahu syarikat dia ni tenat ke tidak. Dan ramai sekarang ini kalau kita tengok pun ramai yang akan mengakulah bahawa dalam bisnes sekarang kebanyakannya lah bisnes yang tenat, dalam keadaan yang pendapatan yang sedikit masuk tapi kos-kos nak dibayar tu terlalu tinggi kan, menyebabkan kita terpaksa berpusing-pusing mencari duit sebab kita nak dalam keadaan yang mana kita perlu selesaikan banyak perkara. Itu yang kita bincangkan, dan juga kita masuk pada leadership lah. Okey, apabila kita berbicara tentang leadership ni, kita dah bincang juga bahawa teamwork adalah sesuatu benda yang terlalu penting dalam kita nak melaksanakan bisnes kita, terutama dalam konsep leadership, konsep leverage. Apabila kita nak memajukan bisnes, nak grow bisnes, kita mesti ada team. Bila kena ada team,
Maknanya kita kena banyak belajar tentang konsep bagaimana menguruskan manusia. Itu sebabnya dalam bisnes ini kita belajar dia ada 6 konsep asas department tu. Department HR itulah department antara department yang banyak perlu digunakan sekarang untuk membina tim yang begitu bagus kan. Dulu apabila membina tim, kita kena tanya diri kita sebagai business owner, founder ni, adakah kita ada banyak masa untuk menguruskannya pada peringkat permulaan sebelum kita jumpa talent, bakat yang boleh kita letakkan mereka untuk menguruskan dan kita memantau saja. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita ada tim, kita kena ada level-level tim. Tim pengurusannya, tim operasi, tim marketing, tim media. Bila sebut tim ni, dia ada dua, sama ada tim manusia ataupun tim sistem. Sekarang ini ramai orang pergi kepada sistem sebab dah tak larat nak uruskan manusia. Kerana kalau menguruskan manusia ni, dia ada berapa banyak kekangan-kekangan. Pertamanya, kekangan dari sudut gaji kan. Bila orang tu semakin berbakat, seorang tu semakin mahal gaji yang kita nak bayar pada dia. Apabila melibatkan gaji, dia juga akan melibatkan kos-kos yang berkaitan dengan gaji. Contohnya KWSP, SOKSO, yang majikan kena bagi 13% tu. Kesipnya. Lepas tu bila ada gaji ini dia tak boleh sama je sampai 5 tahun 10 tahun orang akan boring dengan syarikat tersebut. Dia kena ada naik. Nak naik itu juga satu kos yang besar. Dan berapa nak naik dia tu pun satu pengiraan yang perlulah. Sebab tu dalam bisnes kadang kalau bisnes kecil ni dia nampak penat mempunyai tim dan dia kena ada unsur-unsur lain untuk mengekalkan timnya bagaimana kan. Dan bila ada tim ni kita bukan ada tim operasi saja, kita kena ada tim marketing, tim media. So tim marketing ni juga kos yang tinggi. Tim media juga memerlukan kos yang tinggi. Sebab itulah sekarang ni orang mula pergi kepada chatbot, orang mula pergi pada AI, orang mula pergi pada robot ataupun sistem lah kan. Nama robot ni macam canggih sangat kan, tapi sebenarnya sistem. Tapi nak nampak gah dalam bisnes tu, gunalah perkataan robot. So orang dah mula tengok itu kan. Mana setiap dalam media tu pun sistem ataupun chatbot inilah yang akan menjawab soalan yang ditanya oleh para netizen, para pelanggan, tapi dalam keadaan yang kita kena setting betul-betul. Ini pun satu benda ilmu yang perlu dipelajari. Sekarang ini generasi yang dikatakan tidak muda ni, dia kena belajar juga ilmu teknologi ini. Dan apabila juga berbicara tentang tim, kita akan berbicara tentang sikap manusia, kita akan berbicara tentang feeling dia, emosi dia, kesihatan dia, keluarga dia, kadang-kadang berkait juga dengan bisnes. Contohnya apabila mengandung macam mana, berkaitan dengan suami, berkaitan. So banyak kaitan-kaitannya yang menyebabkan konsep tim dan leadership ni pun konsep yang penting yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat BMC ataupun kita membuat BMC. Sebab apa? BMC ni bukan sekadar kerang kanvas itu, dia banyak benda-benda yang tersurat dan tersirat yang perlu kita pelajari tentang bisnes kita juga. Yang seterusnya adalah apabila kita buat BMC, antara persoalan yang kita nak tanya dari kita adalah produk kita ni berapa unik dia. Apakah uniqueness produk? Bagaimana produk ini berada dalam situasi yang mana pelanggan akan suka kat kita kan. Benda-benda ini juga menjadi satu benda yang boleh dikatakan sebagai satu yang akan mengajak kita berfikir secara jauh. Kerana dalam konsep uniqueness produk ini, kita kena melihat beberapa perkara. Pertamanya adalah adakah uniqueness ini sesuatu yang boleh memberikan kekuatan pada produk kita, lifetime dia, tempoh yang panjang atau tidak, ataupun dia uniqueness peringkat awal, lepas tu banyak lagi orang lain yang mendapat idea daripada produk kita dan menambah baik idea-idea tersebut sehingga produk kita dah tak jadi uniqueness, bukan unik lagi dah kan. Kadang-kadang banyak produk yang begitu kan, nampak peringkat unik awal tetapi banyak produk-produk lain masuk dalam pasaran dan produk itu bersedia untuk menggantikan produk kita dengan cepat. Itu antara cabaran yang ada sekarang lah. Sebab itu cabaran juga apabila kita buat iklan tentang uniqueness produk kita, kadang-kadang orang klik aja produk kita, orang nampak produk-produk lain sekeliling kita kan. Sebab itu apabila konsep uniqueness ni bukan saja produk tapi juga berkaitan dengan pemasaran, bagaimana orang nak jumpa produk kita, bagaimana CEO dia kan, SEO dia kan, bagaimana SEO dia, bagaimana kata-kata, bagaimana kita nak menguasai apabila orang buat search dalam Google, produk kita berada di atas, produk kita sentiasa muncul kan di samping produk-produk lain. Itu satu benda cabaran sebenarnya zaman sekarang inilah. Dan akhir sekali kita kena memikirkan sedikit worst case scenario. Apakah worst case scenario? Sekiranya produk ini gagal, apa alternatif dia? Sekiranya bisnes model canvas kita gagal, apa alternatif dia? So alternatif ini worst case scenario ni, senario terburuk ni kadang-kadang kena dibuat juga sebab dirancang dan dilihat
apakah tindakan-tindakan kita untuk cover kalau sekiranya ini berlaku. Nak cover sekiranya ini berlaku. Nak cover sekiranya ini berlaku. Tak berlaku, satu bonus. Kalau berlaku, kita dah ada sedikit ready untuk berhadapan. Sebab apa? Setiap kegagalan itu dia akan bermain dengan emosi. Bila bermain dengan emosi, maksudnya dia berada dalam keadaan kita tak boleh fikir cara waras. Kita akan penat, kita akan letih. Kan? Dia belum lagi bermain dengan emosi-emosi dalam kehidupan kita seharian, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan adik-beradik, kan? dengan pasangan, dengan anak. Tapi itu kan pun emosi yang sekali kita, belum lagi kita masuk dengan emosi yang berada dalam bisnes. Sebab itulah dalam apabila kita nak BMC ni, kita bukan melihat apa saja yang ada pada kanvas tu. Kita juga kena melihat apa yang berkaitan dengan bisnes secara keseluruhan. Apabila nak buat BMC, bukan sekadar seronok nak buat BMC, kita kena tahu juga apakah tiang-tiang penting dalam pemasaran, tiang penting dalam bisnes kita, tiang penting dalam apa saja berkaitan dengan bisnes kita, supaya BMC yang kita buat nanti akan menjadi BMC yang begitu bagus. Okey, cukuplah setakat ini. InsyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan BMC ni. Kita ada lagi beberapa tajuk yang boleh kita bincangkan, sebab BMC ni bukan satu benda yang simple. Dia perlu dibincangkan, dibahaskan dalam keadaan yang begitu perlu kepada penelitian, supaya apa yang kita buat ni bukannya syok sendiri, tapi kita buatnya dengan ada fakta dan figure. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lain kali. Kalau kita tuan-tuan perempuan merasakan bahawa apa yang kita sembang-sembang selama ini dah masuk dalam 36 series dah. Apa kita sembang-sembang ini memberi manfaat, maka sembang-sembangkanlah, like, share lah kepada orang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebagai seorang usahawan, kita terus sentiasa untuk menggapai impian kita dan menerobos citra diri kita. Jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.